Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita peluang untuk sama-sama kita berada pada pagi yang barakah ini untuk kita melihat kepada tulisan Imam Qadhi Iyad Al-Maliki rahimahullah yang berkaitan dengan hak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya yang masyhur Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berada pada muka yang ke-800 pada fasal faslun fi hukmil qaili wal haki li hadzal kalam an ghairihi. Masih perbincangan tentang perkataan-perkataan yang mana berkait dengan Nabi yang merendahkan dan menjatuhkan ataupun ada padanya yang tidak sesuai dengan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita telah sebut bahawa itu semua haram dan ada hukuman yang tertentu dalam syariat yang dikenakan kepada orang yang bertujuan untuk merendahkan ataupun meletakkan Nabi pada kedudukan yang tidak sesuai. Pada kali ini Qadhi Iyad mendatangkan tentang hukum al-qail, orang yang berkata dan menghikayatkan perkataan yang merendahkan tadi daripada orang lain. Bukan dia sendiri yang kata, cuma dia sendiri yang mengkehendaki kata, tetapi dia meriwayatkan dan menghikayatkan perkataan orang lain yang menyebut tentang perkara ataupun benda yang merendah dan juga menjatuhkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'sannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi hukmil qaili wal haki li hadzal kalami an ghairi. Hukum pada orang yang berkata dan menghikayatkan kalam ini daripada yang lain. Al-wajhus sadis, wajah yang keenam, ayyakul al-qailu dzalika hakiyan an ghairi. Bahawa orang yang berkata perkataan itu menghikayatkan daripada orang lain. Wa athiran lahu an siwah. Dan dia menukilkan perkataan itu daripada selainnya. Fahadha yunzaru fi surati hikayatihi wa qarinati maqalatihi. Maka di sini hukumnya mestilah dilihat pada rupa penghikayatannya, periwayatan dan qarinah percakapan itu. Jadi orang yang menghikayatkan perkataan lain tengok apakah bentuk ataupun dalam situasi mana dia sebut tu. Apa niat dia, apa qarinah. Wa yakhtalifu al-hukmu bi ikhtilafi dhalik ala arba'ati wujuh. Maka berbeza hukum dengan berbezanya demikian itu kepada 4 wajah. Al-wujub, kadang-kadang menjadi wajib, wan nadbu, kadang sunat, wal karahah, kadang-kadang makruh, wat tahrim, kadang-kadang haram. Fa in kana akhbara bihi ala wajhi syahadati wat ta'rif liqailihi, kalau dia memberitahukan cerita itu, nukilan itu atas jalan untuk penyaksian dan memberitahu tentang siapa yang berkatanya, qail tu. Wal inkar, tujuan nak mengingkari, wa i'lam biqaulihi, dan nak mengiklam dan menjelaskan, memberitahu tentang perkataan itu, wa tanfir minhu, serta melarikan orang daripada berkata seumpamanya, menyebabkan tujuannya supaya orang tak buat seumpama itu. Wa tajrih lahu, tujuan untuk mencela orang itu. Fahadha mimma yanbaghi imtithalu, maka ini sayugia mesti diikut. Maknanya kalau dia menghikayatkan atas tujuan ini, perlu
maka tujuan tu tujuan betul. Perlu diikuti, perlu dilakukan. Yuhmadu fa'iluhu, dipuji yang melakukannya. Wa kadzalika in hakahu fi kitabin, demikian kalau dia menghikayatkan dalam kitab, au fi majlisin ala tariqi raddilahu, ataupun dalam satu majlis, tujuan untuk merotkan orang yang mengucapkan perkataan itu. Wa naqdi ala qailihi, dan membantah kehadap orang yang berkata itu. Wal futiya bima yalzamuhu, dan berfatwa dengan apa yang melazim dengannya. Maka hukumnya tak ada masalah. Hukumnya perlulah untuk menerangkan sebegini. Wa hadza minhu ma yajib, dan ini ada di antaranya yang dihukumkan wajib. Wa minhu ma yustahab, dan ada yang dihukumkan sunat bihasabi halatil haki lidzalika wal mahki anhu, mengikut keadaan haki, orang yang menghikayatkan cerita itu dan yang dihikayatkan tentangnya, orang yang cakap tu asal tu, yang dihikayatkan daripadanya. Maknanya perkataan orang yang mula-mula cakap itu, dan juga haki orang yang menghikayatkan tu. Fa in kana al-qailu lidzalika mimman tasadda li an yu'khadha anhu al-ilm, adapun orang yang berkata-kata demikian itu daripada orang yang tasadda ni, maknanya dia ke depan untuk bahawa diambil daripadanya ilmu. Contoh para alim ulama, para guru-guru. Ada. Mereka ni orang yang orang ambil ilmu padanya. Au riwayatul hadis, ataupun orang yang meriwayatkan hadis. Au yuqta'u bihukmihi au syahadati, orang yang diputuskan hukumnya dan juga penyaksiannya. Au futiyahu fil hukum, atau fatwanya pada hak-hak. Maka wajaba ala sami'ihi, wajib ke atas orang yang mendengarnya itu, wajaba ala sami'i al-isyadatu bima sami'a minhu. Dia dia isyadah dengan apa yang dia dengar daripada orang itu. Dengan apa yang dia dengar daripada orang itu. Apa dia? Hendaklah orang ini serta apa? Dia isyadah dia maksud apa? Maksud memuji ataupun meneguhkan dan puji apa yang didengar tu. Makna apa yang didengar tu benda yang patut dipuji, benda yang bagus, sebab orang yang menghikayatkan itu menceritakan tujuan untuk orang tidak ikut, tujuan untuk orang lari daripada melakukan perbuatan seumpama itu. Wa tanfiru linnasi anhu, dan juga dia ini perlu melarikan orang ataupun menjauhkan orang daripada berkata seumpama itu. Berkata seumpama itu. Wasyahadatu alaihi bima qalahu, dan perlu membuat penyaksian atas apa yang diucapkan itu. Kalaulah ia berkait dengan penyaksian depan qadi contohnya, orang ini berkata demikian-demikian, maka orang yang menjadi saksi itu perlu menghikayatkan, hukumnya kadang-kadang menjadi wajib. Wa wajaba ala man balaghahu dzalik, maka wajib ke atas orang yang sampai berita kepadanya demikian itu, min a'immatil muslimin, dari kalangan para imam-imam, pemimpin orang Islam, ingkaru, wajib mengingkari perkataan itu. Wa bayanu kufrihi, dan menerangkan kekufuran perkataan tersebut. Wa fasadu qawlihi, dan fasad batilnya perkataan itu. Liqat'i dararihi 'anil muslimin, supaya dapat diputuskan kemudaratannya daripada orang Islam. Wa qiyaman bihaqqi sayyidil mursalin, dan dapat menegakkan hak kepada penghulu sekalian Rasul. Wa kadzalika in kana mimman ya'idul 'ammah, demikianlah juga hukumnya bagi orang yang tugasnya memberi peringatan kepada orang awam. Au yu'addibu sibyan, ataupun dia ini peranan dia sebagai pendidik kanak-kanak, maknanya guru dan pengajar lah. Fa inna man hadhihi sariratu, kerana orang yang manis inilah sifatnya, la yu'manu ala ilqa'i dzalika fi qulubihim, tidak dapat diamankan, tidak dapat dirasa aman daripada mencampakkan perkataan itu dalam hati mereka. Wa yata'akkadu fi haula, maka fayata'akkadu, menjadi wajib, menjadi galakkan dan bersangatan disuruh pada mereka itu, bersangatan ijab, wajib. Maka takkid lagilah ditekankan kewajipan itu li haqqin nabi, pada hak Nabi SAW, wa li haqqi syariatihi, dan kerana hak syariat Nabi. Jadi mereka ini dari segi itu sangat-sangatlah
wajib untuk mereka ni cerita dan dengan tujuan apa? Tujuan supaya perkataan seumpama itu tidak dilakukan oleh orang. Tidak dijadikan perkataan yang disebut di depan orang. Ni hukum apa? Orang yang menghikayatkan dengan tujuan tadi. Wa illam yakunil qailu bihadhihi sabil. Jika tidak adalah orang yang melakukan, yang bercakap dengan hikayat perkataan kufur itu, tidak dia dengan jalan ini, seumpama situasi ini, fal qiyamu bihaqqin nabi wajib. Maka mendirikan hak wajib itu wajib. Hak nabi itu wajib. Wa himayatu irdihi muta'ayyinun. Dan menjaga daripada maruah nabi itu satu benda yang mesti. Wa nusratuhu 'anil adza, dan menolong nabi daripada disakiti, hayyan wa mayitan, sama ada ketika nabi hidup ataupun telah meninggal. Mustahiqun ala kulli muslim, itu wajib ke atas setiap orang mukmin. Lakinnahu idza qama bihadza man zahara bihil haq, tapi apabila telah menegakkan perkara ini orang yang zahir dengannya kebenaran, wa fusilat fihi al-qadhiyah, dan telah diputuskan padanya hukuman, wa bana bihil amru, dan telah nyata urusan itu, saqata 'anil baqi al-fardu, maka gugur daripada orang lain kefarduan. Makna hukumnya fardu kifayah lah. Adalah situasi-situasi untuk menegakkan, menjaga agama ni, maknanya kalau dah ada pihak yang menegakkan, yang mendirikan, maka hukumnya gugurlah kewajipan. Wa baqi al-istihbab, tapi baki lagi, tinggal lagi kesunatan itu, fi takthiri syahadati alai, pada membanyakkan penyaksian, wa 'addi tahdhiri minhu, dan meneguhkan tahdzir ni, pemberi peringatan daripadanya. Jadi walaupun telah gugur fardu, tetapi masih kekal kesunatan. Supaya dah jadi teguh lagi, jadi kuat lagi hujah tersebut. Wa qad ajma'a as-salafu 'ala bayani hali muttahami fil hadis. Sungguhnya telah berlaku ijma' para salaf pada menerangkan hal orang yang dituduh pada hadis. Muttaham fil hadis ini makna orang yang dituduh melakukan al-wada', melakukan penipuan pada hadis. Fa kaifa bimithli hadza? Kalau tentang menipu pada hadis pun ulama berlaku perbincangan, ijma' bahawa orang ini patut diberi peringatan supaya jangan diikut. Maka fa kaifa bimithli hadza? Macam mana dengan hukum ni? Lagilah perlu. Wa qad su'ila Abu Muhammad bin Abi Zaid an syahidi yasma'u mithla hadza fi haqqillah. Telah ditanya oleh Abu Muhammad bin Abi Zaid tentang saksi yang mendengar seumpama perkataan ini pada hak Tuhan. Ya sa'ahu alla yu'addi syahadah. Adakah boleh layak baginya supaya dia tidak perlu menyaksikan? Adakah ya sa'ahu, ada ruang baginya supaya agar dia tidak menunaikan penyaksian? Boleh tak dia tak nak beri penyaksian depan qadhi bahawa si fulan tu? Boleh ke tak? Jawab. Ditanya kepada Abu Muhammad bin Abi Zaid. Qala in raja nafadhal hukmi bi syahadatihi falyashhad. Jika dia harap akan dijatuhkan hukuman dengan sebab penyaksiannya, maka hendaklah dia menjadi saksi. Wa kadza in alima anna al-hakima la yara al-qatla bima shahida bihi. Demikianlah juga jika dia tahu bahawa hakim tidak akan memilih pandangan bunuh dengan sebab apa yang dia saksikan tu. Makna hakim ni tidaklah sampai kepada tahap nak bunuh orang kata tu, maka di ketika itu hendak dia beri penyaksian. Sebab apa? Kerana paling kurang pun hakim akan menjatuhkan hukuman ta'zir. Wa yara al-istitabata wal adab. Dan dia hakim ini di kalangan orang yang berpandangan boleh disuruh taubat balik dan hanya dikenakan adab, iaitu ta'zir. Maka ketika itu falyashhad. Hendaklah orang yang dengar perkataan ini menjadi saksi bahawa dia dengar. Wal yalzamhu dzalik, dan jadi wajib kepadanya demikian itu. Wa amal ibahatu li hikayati qaulihim li ghairi hadaini maqsadain. Adapun keharusan menghikayatkan perkataan kufur bagi selain daripada hadainil maqsidain, dua maksud ini, dua tujuan ini, fala aralaha madkhalan fi hadzal bab. Aku tidak berpandangan ada di sana jalan pada bab ini. Pada aku tak boleh. Tak ada jalan untuk kita buat begitu kalau selain daripada dua sebab ni. Falaisa tafaqquhu bi'irdin Nabi SAW. Maka tidaklah kita boleh tafaqquh. Tafaqquh ni makna makna berborak-borak, berbincang-bincang, buah santai panggil. Berbuah santai
dengan atas jalan apa? Tafakur ni makna buah dengan atas jalan berseronok-seronok lah, buah secara berseronok-seronok, tapi dengan perkara yang melibatkan maruah Nabi, au at-tamadmudu bisu'i dzikrihi, ataupun dengan menyebut-nyebut perkara yang buruk sebutannya, li ahadin, kepada seseorang, la zakiran, bukan tujuan mengingatkan, wala athiran dan bukan tujuan meriwayatkan, li ghairi gharadin syar'iyyin, bukan kerana tujuan syarak, laisa bimubah, falaisa bimubahin. Bimubah ni muta'alliqun falaisa, maka perbuatan itu laisa bimubah, bukan satu benda yang harus. Kita saja-saja buat kosong tujuan untuk berseronok bercakap, tapi berkait dengan Nabi, perkataan yang boleh mengundangkan, itu bukan dia, tak harus. Wa amma lil aghradil mutaqaddimah, adapun bagi tujuan-tujuan tersebut, tujuan untuk menjadi saksi, tujuan untuk menjatuhkan hukum, famutaraddidu, maka hukumnya dia pergi mari. Mutaraddid pergi mari antara ijab, hukum wajib, dan juga istihbab, hukum sunat. Wa qad hakallahu ta'ala maqalatil muftarin, sungguhnya sekarang ni pengarang mendatangkan apa sandaran bahawa hikayat-hikayat perkataan kufur tersebut boleh dengan sebab-sebab syarak. Maka dia kata, sungguhnya Allah Ta'ala telah menghikayatkan banyak perkataan al-muftarina alaih, orang-orang yang mendustakan atasnya. Allah dalam Quran kan Tuhan cerita perkataan orang yang mendustakannya. Wa ala rusulihi, dan ke atas rasulnya, fi kitabihi, atas jalan dalam kitabnya, ala wajhil inkar, atas jalan mengingkari perkataan mereka. Wa tahdhiri min kufrihim, dan memberi peringatan daripada kekufuran mereka. Wal wa'idi alaihi, dan janji seksa ke atasnya. Wa raddi alaihim, dan menolak ke atas mereka, bima talahu Allahu alaina fi muhkam kitabih, dengan apa yang Allah Ta'ala bacakan ke atas kita daripada kitabnya, ayat-ayatnya yang muhkam. Wa kadzalika waqa'a fi amsalihi, begitulah juga berlaku seumpamanya fi ahadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, pada hadis-hadis Nabi yang sahih, ala wujuhin mutaqaddimah, atas jalan yang telah terdahulu. Wa ajma'a salaf wal khalaf, telah ijma' salaf dan khalaf, min a'immatil huda, daripada imam-imam yang memberi petunjuk ini, ala hikayati maqalati kafarah, pada menghikayatkan perkataan-perkataan orang kafir, wal mulhidin, dan orang yang mulhid, orang yang tak percaya Tuhan, orang yang sesat. Mulhid ni makna al-mail 'anil haq, orang yang sesat. Fi kutubihim, pada kitab-kitab mereka, wa majalisihim, dan majlis mereka, liyubayyinu halinnas, tujuan untuk menerangkan kepada manusia, au yang kudu syubahaha, atau untuk merangkaikan, menghuraikan kesyubahan ke atas mereka. Wa in kana warada, walaupun datang riwayat daripada Ahmad bin Hanbal, daripada Imam Ahmad bin Hanbal, inkarun li ba'dhi hadza 'ala al-Harith bin Asad, dia mengingkari seumpama perbuatan ini kepada Harith ibnu Asad. Faqad sana'a Ahmadu, ada akilah orang kata Sayyidina Ahmad bin Hanbal dia mengingkari perbuatan yang dibuat oleh Harith bin Asad, yang meriwayatkan cerita ni tujuan nak larang. Dia pun larang juga, dia tak setuju juga. Jadi hikayat tersebut kata, wa in kana, walaupun begitu, faqad sana'a Ahmadu mithlahu, Imam Ahmad telah berbuat seumpamanya juga, fi raddihi 'ala al-Jahmiyah, ketika dia merak kepada golongan Jahmiyah, wal qailina bil makhluq, dan orang yang berkata dengan makhluknya mustahil itu. Tidakkah Imam Ahmad tu menukilkan perkataan mereka? Jadi walaupun begitu, maksudnya larangan ataupun larangan tegahan Imam Ahmad tu tidak itulah, tak boleh kita jadikan hujah lah. Sebab Imam Ahmad sendiri menghikayatkan perkataan-perkataan kufur bila dia berhujah dengan golongan Jahmiyah, dan juga orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Hadhil wujuhu as-sa'ighatu al-hikayatu anha, ini dia wajah-wajah yang dibenarkan untuk kita hikayat tentangnya. Fa amma man dzakaraha ala ghairi hadza, adapun orang yang menyebutnya atas jalan lain daripada jalan ini, min hikayati sabihi, daripada menghikayatkan celaan Nabi, wal izra'i bi mansibihi, dan merendahkan kedudukan Nabi, ala wajhi hikayat, atas jalan penghikayatan, wal asmar, al-asmar jamak as-samar. As-samar ni makna bercakap-cakap malam lah, cakap-cakap santai, berborak-borak. As-samar ni merujuk kepada biasanya
ialah perbualan pada waktu malam. Biasa pada malam orang kan bual-bual santai untuk menenangkan hati dan untuk release tension. Itu tak boleh. Waktu rafi atas jalan turah, atas jalan jenaka sekalipun. Wa ahadithinah dan percakapan dengan orang ramai buah kedai kopi. Wa maqalatihim dan perkataan mereka fil ghasi wasami pada perkara kurus dan besar. Perkara kurus besar maknanya perbualan-perbualan yang kadang-kadang apa semua benda disebut. Itu dia punya kinayah lah. Maka fil ghassi wathami pada benda yang kurus dan juga besar. Ini perbual-bual orang panggil bual kedai kopi ni. Serba benda orang cakap, benda kurus, benda besar pun orang cakap belaka. Wa madahikil mujan dan juga mengetawakan orang-orang yang mendengar ni. Wa nawadidi sufahat dan madahik ni maknanya perkara-perkara kalam-kalam jenaka lah. Lawak jenaka pelawak. Mujan ni pelawak lah. Wa nawadidi sufahat dan perkara-perkara pelik orang-orang bodoh, perkara-perkara lewat jenaka orang-orang sufha, macam kita kata hikayat-hikayat Juha dan seumpamanya. Tapi menyebut tentang hak Nabi, itu tak boleh. Wal khaldi fi qila wa qala dan bercakap pada qila wa qala, cakap-cakap yang tak ada apa sebab ni. Wa ma la ya'ni dan apa yang tidak memberi manfaat. Semua tadi fa kullu hadza mamnu'un, kesemuanya itu dilarang. Wa ba'dhuhu ashaddu fil man'i, sebahagian itu lebih berat pada larangan, wal uqubati dan pada seksaan hukumannya, min ba'din daripada ba'di akhar, daripada sebahagian yang lain. Jadi setengahnya itu kadang-kadang hukumnya lagi berat daripada setengah yang lain. Fama kana min qailihi al-haqi lahu ala ghairi qasdin, apa yang berlaku daripada orang yang menuturkan, yang bercakap, yang menghikayatkan tanpa ada qasad, au ma'rifatin ataupun tanpa mengetahui, bimiqdari ma hakahu dengan kadar kedudukan apa yang dihikayat, au lam yakun zalika adatu atau orang yang bukan demikianlah adatnya, au lam yakunil kalamu min basya'ati ataupun perkataan tu bukan dari perkataan daripada aspek nak basya'ah ni huduh, haitsu huwa daripada sekira-kira perkataan tu sendiri, walam yadhhar ala hakihi istihsanuhu dan tidak zahir di atas orang yang mengungkapkan itu, menghikayatkan itu, keinginan dia untuk merasa elok perkataan itu ataupun membilang betul perkataan itu. Apa dia? Andai kata orang cakap dalam keadaan tak tahu hukum sebenar, ataupun orang yang dia niat nak merendahkan, atau dan kita dapat nampak daripada cara cakap tu bukan tujuan dia cakap untuk membetulkan atau membilangkan elok, maka orang sebegini zujira, hendaklah ditegur, dilarang daripada demikian itu. Kena tahan dia, kena larang daripada buat demikian. Wa nuhiya 'anil 'audati ilai, dan hendaklah dilarang daripada mengulang buat balik benda begitu. Jangan dibuatlah perkara ini. Andai kata tak tahu tapi jangan diulang. Wa in quwima bi ba'dil adab, walaupun boleh ditakwimkan, diluruskannya dengan beberapa adab, dengan hukuman ta'zir, fahuwa mustaujibun lahu, maka dia itu perbuatan itu mewajibkan dia untuk mendapatkan hukuman tadi. Wa in kana lafdhuhu minal basya'ati haitsu huwa kana al-adab, wa in kana lafdhuhu minal basya'ah haitsu huwa, kalau lafaz perkataan itu dari segi keterukannya, teruk dan juga berat perkataan itu, kana al-adabu asyadda, maka adalah hukuman itu lebih berat. Wa qad hukiya anna rajulan, telah dihikayatkan bahawa ada seorang lelaki, sa'ala Malikan, dia bertanya kepada Imam Malik, amman yaqul, tentang orang yang kata al-Qur'anu makhluqun, Quran itu makhluk. Faqala Malikun, Imam Malik kata kafirun faqtulu, orang ni kafir, bunuh dia. Faqala innama hakaituhu an ghairi, dia kata, dok, saya cakap ni bukan saya yang kata, saya hikayatkan daripada orang lain. Saya pindah kalam, saya pindah cakap orang lain. Faqala Malik innama sami'nahu minka. Imam Malik kata, dok, kami dengar daripada kamu kata. Tak tahu lah, aku dengar kamu kata. Wa hadza min Malikin ala tariqi. Mana perkataan ini datang daripada Imam Malik atas larangan zajri wa taghli, untuk memberi larangan, zajar, memberi peringatan dan juga taghlis, untuk memberatkan,
untuk menakutkan dia. Bidalili annahu lam yunaffidh qatlahu, dengan dalil Imam Malik tidak melaksanakan hukuman bunuh tu. Tapi tujuannya nak menakutkan orang tu supaya jangan dikata lagi perkataan itu. Wa ini tuhima hadzal haki, walaupun diittiham, dituduh orang yang mengungkapkan ini, menghikayatkan ini, fima hakahu, pada apa yang dihikayatkan, annahu talaqahu, bahawa dia mereka sendiri ciptaan itu, wa nasabahu ila ghairi, lalu dia pun nisbah kepada orang lain. Walaupun boleh jadi orang yang kata saya hikayat pada orang lain, boleh jadi dia yang reka perkataan tu, cuma dia nak menyelamatkan diri, dia nisbah pada orang lain. Au kana tilka adatun, au kana tilka adatan lahu, atau itu menjadi adat padanya, dia biasa kata gitu. Au zahara istihsanuhu lidzalik, atau zahir dia merasa elok pada perkataan itu. Au kana muli'an bimithli, atau dia itu muli'an, dia itu memang minat, dan dia itu suka seumpama perkataan itu. Wal istighfafu lahu, dan dia merengah-rengahkan hukum tu. Wat tahaffuz limithlihi, dan dia tidak menjaga seumpamanya. Wa talabihi, dan menuntutnya. Wa riwayati asy'ari hajuhi alaihissalam, dan dia meriwayatkan syair-syair yang menghina Nabi SAW. Wa sabbihi, dan mencela Nabi. Fa hukmu hadza, maka hukum orang ini hukmu sabbi nafsihi, ialah hukum orang yang mencela itu sendiri. Orang buat gitu atas tujuan ini, dan memang dia suka buat, dia ada niat, walaupun bukan dia kata, dia pindah perkataan orang, tapi dia buat atas jalan dia memang suka riwayatkan syair-syair atau perkataan yang menghina Nabi di kalangan jahiliah ke, maka hukum macam orang cela sendiri, orang yang mencela itu sendiri. Wa yu'akhadhu biqaulihi, dihukum, dikenakan hukuman dengan perkataannya. Wala yanfa'uhu nisbatuhu ila ghairi, tidak memberi manfaat kepadanya sandarannya kepada orang lain. Walaupun dia kata, bukan saya kata, saya hikayat perkataan lain, tak ada, tidak dapat melepaskan dia, tidak menyelamatkan dia. Sebab apa? Sebab dia itu memang ada niat untuk perkataan itu dia buat, dia sebut atas jalan dia tu macam setuju. Fayubadaru biqatlihi, maka disegerakan bunuh. Wa yu'ajjalu ila hawiyati ummihi, dan disegerakan kepada hawiyah ummihi, kepada neraka lah tempatnya. Wa qad qala Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, Abu Ubaid ibn Salam kata apa? Fi man hafidha syatra baitin, bagi orang yang menghafal syatra baitin, separuh daripada bait, mimma hujiya bi Nabi SAW, di kalangan orang yang menghafal bait musyrikin yang menghujia, yang mencela Nabi, yang menghina Nabi SAW, fahuwa kufrun, orang ini kufur. Wa qad dzakara ba'du man allafa fil ijma', telah menyebut oleh sebahagian ulama yang menulis berkaitan dengan ijma', mereka menyebut ijma' al-muslimin, berlaku ijma' di kalangan orang Islam, ala tahrimi riwayati ma hujja bi Nabi SAW, haram meriwayatkan apa syair-syair yang menghijab. Hijab ni syair tu, syair keji, syair mengeji dan menghina Nabi SAW. Wa kitabatihi, haram, hatta pun di atas jalan meriwayatkan sekalipun haram. Wa kitabatihi, menulisnya. Wa qiraatihi, dan membacanya. Wa tarkihi mata wujida duna mahwi, dan meninggalkan tanpa dia padam balik apa yang ditulis. Jadi sebahagian ulama dia dihikayatkan ijma' bahawa tak boleh buat gitu. Wa rahimallahu aslafana, moga-moga Allah Ta'ala merahmati orang-orang terdahulu daripada kita, al-muttaqin, yang muttaqin, al-muttaharrizina lidinihim, yang sangat menjaga kepada agama mereka. Faqad asqatu min ahadithil maghazi, sungguhnya mereka telah menggugurkan daripada hadis-hadis yang berkaitan maghazi, peperangan Nabi, wasiat dan juga sirah Nabi. Maka hadza sabilahu, apa yang inilah jalannya. Oh, jadi ada riwayat-riwayat, contohnya kalau musyrikin Mekah yang cakap hina Nabi dalam peperangan, dalam sirah Nabi, mereka tidak hikayat, mereka buang, mereka tak sebut. Wa taraku riwayatahu, dan mereka tinggalkan periwayatannya, illa asya'a zakaruha yasiratan, kecuali perkara-perkara yang mereka sebutnya sedikit. Wa ghairu
mustabsya'atin. Dan bukan yang mustabsya'ah. Al-bish'ah. Bukan perkara yang kan keji sangatlah. Ala nahwil wujuhil awal. Atas jalan wajah yang pertama apa? Wajah untuk menerangkan kesalahan dan juga perkataan itu tak betul. Li yuru niqmatallah. Supaya dapat diperlihatkan azab Tuhan, seksaan Tuhan, azab Tuhan, bala Tuhan min qailihi, daripada orang yang mengatakan itu. Wa akhdahu al-muftari alaihi bidzambi, dan bahawa dikenakan hukuman ataupun dikira dosa orang yang mendustakan dengan sebab dosa tadi. Wa hadza Abu Ubaid Qasim bin Salam, ini Abu Ubaid bin Salam rahimahullah qad taharra, dia telah memilih mimma turra ila istishhad, daripada apa yang terpaksa untuk dibuat istishhad, untuk dibuat sebagai satu istishhad ni maknanya sebagai satu apa nama ni, dalil lah, sebagai satu dalil bihi dengannya min ahaji asy'aril arab fi kutubihi, daripada syair-syair hijab. Ahaji maknanya syair-syair kejian, syair orang Arab dalam kitab mereka. Fakanna anismil mahjub, tapi cara dia macam mana? Dia kunyahkan daripada nama al-mahjuwi, yang kena hina tu. Biwazni ismihi, dengan wazan namanya. Wastibra'an lidinihi, dan untuk melepaskan bagi agamanya, supaya tidak dia itu cacat ataupun dia itu menjadi berdosa dalam agama. Mana ada syair yang kejian tu, kalau diriwayatkan pun dia akan tak sebut nama secara jelas. Dia kunyahkan saja. Wa tahaffuzan minal musyarakati fi dhammi ahadi bi riwayatihi aw nashrihi, dan supaya mengelakkan diri daripada turut serta pada mengkeji seseorang dengan riwayatnya ataupun dengan menyebarkannya. Fa kaifa biman yatataraku ila ali, itu bagi apa? Bagi orang yang mana Nabi SAW, Qasim bin Abdul Salam, Qasim Abu Ubaid Qasim bin Salam ni, dia dalam kitab dia tu, kalau ada syair-syair atau berkaitan dengan orang, dia akan tak guna nama betul, dia akan bagi kunyah. Itu cara untuk dia supaya apa? Supaya tidaklah dia itu dikira sebagai mengutuk orang tu. Tapi atas jalan ada sebab syar'i lah. Maka fakaifa biman yatataruk, maka bagaimanakah keadaannya orang yang menyebut tentang irdi sayyidi, maruah Nabi Sayyidil Bashar, penghulu sekalian manusia dan sekalian Rasul. Lagi-lagilah patut dia tidak sebut, ataupun dia sebut atas jalan betul dengan cara beradab. Faslun fi hukmi dhikri ma yajuzu ala nabi aw yukhtalafu fi jawazihi alaih, pada hukum menyebut apa yang harus ke atas Nabi atau berlaku khilaf pada keharusannya, ala tariqil mudzakarati wat ta'lim, atas jalan mudzakarah. Kita mudzakarah saling, mudzakarah ilmu, ataupun atas jalan pengajaran. Al-wajhus sabi', wajah yang ketujuh. Ayyadhkura ma yajuzu ala Nabi, menyebut apa yang harus atas Nabi, au yukhtalafu fi jawazi, atau benda yang berlaku khilaf, harus tak harus Nabi sifat gini ni. Wa ma yatra'u minal umuri basyariyah, apa yang mendatang daripada perkara-perkara sifat kemanusiaan pada diri Nabi. Wa yumkinu idhafatuha ilaih, yang boleh kita sandar pada Nabi. Aw yadhkuru ba'dha mamtuhina bihi, atau dia menyebut sebahagian apa yang diuji Nabi dengannya, ujian-ujian Nabi. Wa sabrihi fi dzatillahi alaih, dan sabarnya Nabi pada zat Tuhan. Sabarnya Nabi pada zat Allah Ta'ala. Wa ala syiddatihi min muqasati a'daihi, dan bersangatan Nabi ini menahan dan melawan dan menahan daripada musuh-musuh dia. Wa adhahum lahu, dan menyakitkan oleh musuh Nabi kepada Nabi. Wa ma'rifati ibtida'i halihi wa sirati, dan untuk mengetahui permulaan keadaan Nabi dan jalan sirah Nabi. Wa ma laqiyahu min bu'si zamanihi, dan apa yang didapati oleh Nabi daripada bu'si zamanihi, daripada kesukaran zamannya. Wa marra alaihi min mu'anati aishihi, dan berlalu ke atas Nabi daripada kesengsaraan kehidupannya. Kullu dhalika, semua itu ala tariqi riwayah, atas jalan periwayatan.
wa mudzakiratil ilm, dan juga mudzakaratil ilm, dan tujuan untuk saling mengulang balik ilmu, mengulang kaji. Wa ma'rifati ma sahhat minhu al-ismatu lil anbiya, untuk mengetahui apa yang sah padanya sifat maksum bagi nabi, sifat ismah pada nabi. Wa ma yajuzu alaihi, apa yang haram ke atas mereka. Fahadha, maka ini fannun khariju an hadzal fununi sittah, maka ini terkeluar daripada ilmu-ilmu yang enam ini. Idh laisa fihi ghamsun wala naqsun, kerana tidak ada padanya merendahkan dan mengurangkan, wala izra'un wala istighfafun, tidak ada menjatuhkan ataupun meringankan, la fi zahiril lafzi, tidak pada zahir lafaz, wala fi maqsidil lafz, ataupun qasad orang yang bercakap itu. Lakin yajibu an yakuna al-kalam fihi ma'a ahli ilmi, tapi wajiblah perbincangan kalam itu hendaklah dilakukan bersama ahli ilmu, wa fuhama'i talabati din, dan pelajar-pelajar agama yang faham, mimman yafhamu maqasidahu, di kalangan mereka yang faham maksudnya. Ini juga penting, bahawa percakapan sedemikian kena tengok audiens dia yang mendengar tu. Hatta bukan semua pelajar boleh kita cakap benda-benda sebegini. Sebab tu disebut fuhama'i, orang-orang yang faham di kalangan penuntut ilmu agama. Sebab ada orang yang mungkin kefahamannya kurang, maka orang tu tak wajar, orang baru belajar nak sebut benda-benda yang payah untuk mereka faham. Itu bukan daripada hikmat. Wa yuhaqqiquna fawaidahu, dan dapat mencapaikan faedahnya. Wa yujanibu dzalika man asahu alla yafqah, dan menjauhi daripada orang yang boleh jadi dia takkan faham. Orang rasa kita nampak tak apa faham budak ni. Dia ni tak apa faham ni. Orang surah ni tak apa faham ni. Tak payah sebutlah benda gitu Jadi kadang-kadang setiap perkara tu yang ditanya ataupun perbincangan tu bukan semua yang perlu kita sebut. Yang jadi masalahnya setiap perkara tu disebut dan diviralkan, dimasukkan dan di-sharekan. Itu masalah lah. Kalau orang dengar tu ada yang tak faham. Nampak tak? Au yukhsha bihi fitnatuhu, atau terbimbang dengannya oleh fitnahnya. Faqad kariha ba'dus salaf, sungguhnya tidak suka sebahagian salaf ta'liman nisa surah Yusuf, mengajar perempuan surah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada sebahagian daripada ulama salaf tak ajar, tak berahi ajar surah Yusuf kepada perempuan. Liman tawat alaihi, kerana apa yang mengandungi dalam surah itu minal qisasi, daripada kisah-kisah, li dha'fi ma'rifatihinna, kerana lemahnya pengetahuan orang perempuan, wa naqsi uqulihinna wa idrakihinna, dan lemahnya akal serta kefahaman mereka. Wa qad qala alaihi salam, sungguhnya telah berkata Nabi SAW mukhbiran an nafsihi, dalam keadaan dia menceritakan dirinya, bistijarihi li ri'ayatir ghanam, dengan bahawa dia tu diupah untuk memelihara kambing, fi ibtida'i halihi, pada awal keadaan ketika Nabi masih kecil. Wa qala ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam, tidak ada nabi kecuali sungguhnya nabi ni pasti dia akan pelihara kambing. Wa akhbarana Allah Ta'ala bidzalika an Musa, dan telah menceritakan kepada kita Allah Ta'ala tentang Nabi Musa alaihissalam. Wa hadza la ghadadata fihi jumlah, dan ini tidak ada kehinaan padanya secara umum. Wahidan la ghadadata fihi jumlatan wahidah, sekaligus tu tidak ada. Liman dzakarahu ala wajhihi, bagi orang yang menyebut kisah ini atas jalan dan keadaannya. Bi khilafi man qasada bihil ghadadata wat tahqir, lain orang yang mengqasadkan menceritakan itu tujuan nak merendahkan dan menghina. Bal kanat adata ajami'il arab, bahkan adalah dia mana bela kambing ni adata jami'il arab, adat kebanyakan sekalian orang Arab. Na'am, wa fi dzalika lil anbiya'i hikmatun balighah, namun demikian itu memelihara kambing itu pada diri Nabi itu ada hikmat yang sangat tinggi. Wa tadrijul lillahi ta'ala lahum ilal karamah, dan satu tangga peningkatan bagi Allah untuk mereka mendapat kemuliaan. Wa tadribun, satu latihan, bi riayatiha li siyasati umamihim, untuk mereka ini akhirnya dapat menjaga dan mengurus, mentadbir urus umat mereka. Min khaliqatihi bima sabaqalahu minal karamah, daripada sifat mereka yang telah terdahulu bagi mereka daripada kemuliaan, fil azal, sejak azali lagi. Wa muqaddamil ilmi, dan pada awal ilmu yang Allah Ta'ala muqaddam yang telah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu yang telah ada sejak azali di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qad dzakarallahu yutma alaihi salatu wassalam wallahu taala a'la wa alam. Tu di situ lah. Jadi esok kelas bacaan kita tidak ada lah. Tidak ada kerana ada kelas di masjid kebaikan. Ustaz Muaz tanya, bagaimana sebagai orang sebut Nabi kalah dalam perang Uhud? Jadi lafaz itu tidaklah kita kata pada pada pendengaran ataupun pada penyataan sebegitu. Bila kita dengar, ini kembali kepada ada niat tak satu. Yang keduanya, adakah dia memberi waham kepada merendahkan Nabi? Jawapannya tidak. Bahkan antara tanda bahawa disebut Nabi ataupun Nabi akhir zaman ni lah, bahawa kadang dia menang perang dan kadang dia kalah. Nampak? Dia menang perang dan ada ya masa dia kalah. Maka kalah dalam perang ini dengan diceritakan atas jalan yang bukan nak merendahkan, menghinakan Nabi, tak ada masalah lah. Tidak ada masalah kerana dia tidak masuk daripada perkataan yang zahirnya menunjukkan kerendahan kepada Nabi SAW. Jadi setakat itulah rasanya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa